Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم والتعليم، نويت التذكر والتذكير، نويت النفع والانتفاع، نويت الإفادة والاستفادة، نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ترتيب مباحث أصول الفقه. Pada pengajian yang lalu kita telah selesai membahaskan tentang hukum syar'i yang terbahagi kepada dua, hukum taklifi dan juga hukum wad'i. Dan kita telah menyebutkan bahawa hukum itu adalah fi'lun min af'alillah, perbuatan daripada beberapa perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Allah Ta'ala, yaitu al-ahkam ini, mengikut kepada iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-ahkam syar'iyah ini adalah perkara wad'iyah i'tibariyah, disebut dengan umurun wad'iyah i'tibariyah. Kenapa dinamakan dengan i'tibariyah? Kerana hukum itu adalah nisbah. Kenapa dinamakan dengan wad'iyah? Kerana hukum itu diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi ahli sunnah. Maka sebab itu ada kata-kata yang terkenal di sisi para usuliyin itu, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum melainkan bagi Allah Ta'ala, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana di sisi ahli sunnah, hukum itu adalah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nak meletakkan hukum seperti itu. Allah yang nak mewajibkan solat, Allah yang nak mengharamkan arak, Allah yang nak mengharamkan zina, Allah yang nak meletakkan solat fardu 5 waktu sehari semalam, gitu. Jadi bila kita sebut hukum syar'i itu, dia adalah wad'iyah, maka di sana ada khilaf dengan golongan Mu'tazilah yang mana mengatakan bahawa ahkam itu bukan diletakkan oleh Allah Ta'ala tetapi dengan akal. Ahkam syar'iyah itu didapatkan oleh akal. Kemudian datang hukum daripada Allah? Tak. Bukan daripada, yakni bukan asal hukum itu daripada Allah, tetapi daripada akal. Adapun hukum yang datang daripada Allah Ta'ala itu hanya menguatkan apa yang telah disabitkan oleh akal. Jadi kalau akal kata solat itu adalah perkara yang baik, maka datang syarak daripada Allah mengatakan wajib kamu solat, maka aqimus solah itu hanya menguatkan apa yang telah diistinbatkan oleh akal akan baiknya solat. Begitu. Itu indal Mu'tazilah. Adapun indah ahli sunnah, lah. Hukum syarak itu adalah semata-mata daripada Allah Ta'ala, bukan daripada akal, bukan daripada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita masuk kepada mabahis seterusnya, iaitu tartibu mabahis usul al-fiqh.
Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi jami'i ulumi fi daril amin. Tartibu mabahith usul al-fiqh تشتمل مباحث أصول الفقه التي سندرسها في هذه الخلاصة على المباحث الآتية: المباحث المتعلقة بالألفاظ، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، الأدلة المختلف فيها، التعادل والترجيح، الاجتهاد والتقليد. وسنعقد لكل واحد من هذه المباحث بابا مستقلا. Tengok kita sebutkan di dalam ta'rif usul fiqh itu terdiri daripada 3 perkara. Jadi di sini musannif hendak masuk kepada perbahasan usul fiqh. Apakah perkara-perkara yang terkandung di dalam perbahasan usul fiqh itu daripada ta'rifnya? Mana? Yang pertama ialah ma'rifatu adillatil fiqhi ijmali. Itu adillah ijmaliyah. Yang kedua, apa dia? Kaifiyatul istifadati minha, min adillah. Yang ketiga, halul mustafid. Yang disebutkan oleh musannif di sini. Di sini ada sekitar 8 perbahasan yang disebutkan secara tertib tentang mabahith usulul fiqh. Jadi perkara yang terkandung di dalam mabahis usul fiqh pada bahagian yang pertama yaitu perbahasan Alkitab. Jadi saya dah sebut bahagian yang pertama ini kita mengenal adillah fiqhiyah. Jadi kita mengenal dalil dulu daripada Alkitab, daripada Al-Quran, kemudian daripada As-Sunnah, kemudian yang ketiga daripada Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. 4 ini adalah adillah fiqhiyah ijmaliyah yang muttafaq alaih. Kemudian yang kelima adillah mukhtalaf fiha. Ini yang akan kita perbahaskan lagi akan datang tentang ma'rifatu adillatil fiqh ijma'an. Ada 5 perkara di sini. Kemudian yang keenam. Yang keenam di sini disebut at-ta'adul wa tarjih, yaitu kaifiyatul istifadati minha ay min al-adillah ijmaliyah hala ta'arubiha, yaitu ketika mana berlaku ta'arud di antara adillah. Jadi kita ketika mana mengistinbatkan hukum, di sana kita akan memperolehi dalil yang sangat banyak daripada Alkitab atau daripada As-Sunnah, daripada Ijma', daripada Qiyas. Dan kemungkinan di sana akan berlaku ta'arud, bertentang di antara salah satu dalil. Ketika mana bertentang, maka dengan kaifiyatul istifadati minha, yaitu di dalam bab at-ta'adul wa tarjih,
Di sini kita akan mempelajari cara untuk kita mentakdim atau mentakhirkan dalil tersebut. Yang manakah dalil yang perlu ditakdimkan, yang mana yang perlu ditakhirkan. Jadi, yang ketujuh ialah apa tersebut? Al-mujtahid wa taklid, iaitu sifatul mujtahid. Al-mujtahid wal muqallid. Mujtahid wal muqallid. Dalam bab yang terakhir akan membahaskan apakah itu ciri-ciri mujtahid. Dan di sana ada mazhab usuliyin yang menyebutkan tentang sayati, ya. Dia ada mazhab, adakah mujtahid itu kesemuanya benar, ataupun salah satu sahaja mujtahid yang benar dan satu lagi yang salah, itu lagi akan datang. Dan disebutkan juga muqallid di sini adalah istitradan, ya, istitradan, maknanya secara sampingan. Wadah sini, ya. Okey. Yang disebut oleh musannif di sini, yang pertama adalah mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Saya tak sebut di sini. Kenapa? Kerana dia tak termasuk daripada mana-mana daripada perbahasan di sini, tetapi dia adalah sebagai muqaddimah kepada perbahasan sebelum daripada kita masuk kepada ma'rifatul adillah ijmaliyah. Kenapa? Kerana ma'rifah adillah itu tak dapat tidak terhenti di atas kita memahami lughah Arabiyah. Ya. Dengan kita memahami lughah dengan baik, kita akan memahami dalil dengan baik. Kerana dalil itu mabniyun ala lughah, dia terbina daripada lughah Arabiyah. Sah? Maka tak dapat tidak kita mesti mempelajari lughah terlebih dahulu. Sebab tu semua kitab usul fiqh akan membahaskan tentang mabahis al-muta'alliqah bil alfaz. Kalau di dalam mantik pun didahulukan dengan mabahisul alfaz, ya, tetapi dari sudut yang lain, dari sudut yang berbeza. Tetapi di sini dibahaskan dari sudut yang berbeza. Jadi mabahis muta'alliqah bil alfaz itu adalah muqaddimah kepada semua perbahasan yang disebutkan ini. Al-babul awal fil mabahis al-muta'alliqah bil alfaz wa yashtamilu هذا الباب على عدد من الفصول هي الحقيقة والمجاز. Yang pertama kita akan membahaskan al-haqiqah wal majaz. Jadi kita memandang lafaz itu daripada beberapa sudut, ya. Jadi daripada sudut yang pelbagai ini kita boleh membahagikan lafaz itu kepada beberapa bahagian. Aywa, al-haqiqah wal majaz. Al-mantuq wal mafhum, al-awamir wal nawahi, al-umum wal khusus, al-mutlaq wal muqayyad, al-mujmal wal mubayyan, al-adhahir wal muawwal, al-nasikh wal mansukh. وهذه المباحث كما تتعلق بالقرآن الكريم تتعلق بالسنة أيضا وبكل ما هو قائم على اللغة. Dan semua mabahis ini adalah bergantungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan apa-apa yang berkaitan dengan yang terbina di atas lughah. Al-faslul awal fil haqiqati wal majaz. ينقسم الكلام العربي من حيثيات كثيرة إلى أقسام كثيرة يعرفها المرء بدراسة كتب اللغة وعلومها. Jadi kalimah Arabiyah itu dia terbahagi daripada sudut yang berbeza-beza yang sangat banyak. Jadi seseorang itu dia akan mengetahui pembahagian tersebut itu dengan mempelajari lughah. ومن أهم هذه الأقسام الحقيقة والمجاز. Maka daripada perkara yang paling penting untuk dipelajari di dalam pembahagian kalam Arabiyah ini adalah dengan yaitu pembahagian haqiqah wal majaz. Jadi فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. ومثال ذلك أن العرب وضعوا كلمة الأسد للحيوان المفترس المعروف.
فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه. Baik, al-haqiqah itu adalah penggunaan lafaz fi ma wudi'a lahu. Digunakan lafaz itu pada perkara yang diletakkan pada tempatnya. Memang asal peletakan kalimah itu seperti itu, itulah nama dia haqiqah. Wal majaz iaitu penggunaan lafaz itu pada bukan tempatnya. Terkadang kita menggunakan lafaz itu pada tempat dia. Maknanya memang asal perletakannya seperti itu. Dengan makna kalau kita buka kamus, maknanya seperti itu. Kan setiap lafaz itu menunjukkan kepada makna. Lafaz dia menunjukkan kepada makna. Makna ini sudah ada wadah dia. Apa makna wadah? Iaitu ja'lul lafzi bi'iza'il makna. Ja'lul lafzi menjadikan lafaz itu bi'iza'il makna, bertentang kepada makna. Lafaz insan terkena kepada al-hayawan natiq. Lafaz himar terkena kepada al-hayawan sahil. Lafaz asad terkena kepada al-hayawan al-muftaris. Wahakala. Jadi setiap lafaz itu dia mempunyai ma wudi'a lahu, perkara yang diletakkan pada tempat dia. Baik. Terkadang lughah itu, bahasa itu digunakan pada selain daripada tempatnya. Yakni kita tidak menggunakan pada makna asal sebenar, iaitu dengan kita memalingkan kepada suatu makna yang lain daripada makna asalnya. Maka ketika itu penggunaan itu dinamakan dengan majaz. Itu sebab disebut huwa isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu. Nah, wa mithalu dzalik. ومثال ذلك أن العرب وضعوا كلمة الأسد للحيوان المفترس المعروف. Tengok orang Arab meletakkan kalimah asad iaitu singa kepada binatang pemangsa yang dikenali, yang ada berjambang, yang 4 kaki, yang berlari laju. فإذا استعملنا هذه اللفظة فيه فقلنا حينما نرى هذا الحيوان المفترس هذا أسد، فهذا استعمال حقيقي لكلمة الأسد لأنها استعملت فيما وضعت له. Maka ketika ini nama dia adalah penggunaan hakiki bagi kalimah asad tersebut. Jadi, وأما إذا استعملنا هذه اللفظة في غير ما وضعت له وهو الحيوان المفترس بأن رأينا رجلا شجاعا فقلنا هذا أسد، فهذا استعمال مجازي لأننا استعملنا الكلمة في غير ما وضعت له. Maka ketika seseorang dia melihat seorang lelaki yang kuat ataupun yang berani, maka dia mengatakan ra'aitu asadan. Maka ketika itu lafaz asad itu bukan bermakna kepada seekor binatang yang dikenali, tetapi menunjukkan kepada seorang lelaki. Maka kalimah asad yang digunakan itu namanya penggunaan majaz. Isti'malun majaziyyun. Aqsamul haqiqah. وتنقسم الحقيقة إلى 3 أقسام: لغوية وعرفية وشرعية. الحقيقة اللغوية وهي المستفادة من وضع اللغة كالأسد الموضوع للحيوان المفترس. طيب. استنى. كيف بجري بشري. والدابة الموضوع لكل ما يدب على الأرض من إنسان وطير وزاحفة والحيوانات التي تمشي على 4. ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4. Nah. Baik, tengok. Di sini kita masuk kepada perbahasan yang pertama yaitu al-haqiqah wal majaz. Jadi al-lafaz dari sudut peletakan makna, maka dia terbahagi. Yang kedua adalah al-majaz. Al-haqiqah ialah lafaz yang digunakan pada tempatnya.
iaitu al-lafzu alladhi ustu'mila fi ma wubi'a lahu. Al-majaz ialah al-lafzu alladhi ustu'mila fi ghairi ma wudi'a lahu. Jadi kalimah haqiqah dan kalimah majaz. Al-lafzu alladhi ustu'mila fi ma wudi'a lahu. Lafaz yang digunakan pada tempatnya. Yang ini sekira-kira kalau kita buka kamus, maka kamus akan menunjukkan kepada makna tersebut. Ya. Kalau mungkin lafaz asal itu biasanya kalau dalam kamus-kamus Arab, ya. Kalau di asad atau faras, himar, dia akan tulis al-hayawanul ma'ruf. Bas. Kemudian dia letak gambar tepi. Oh, gambar dia macam ni. Jadi kalau orang Arab makruf lah, tapi kalau orang Ajam tak makruf. Itu dia, ya? Itulah penggunaan hakikah. Majaz ialah kita memalingkan daripada makna asal yang diletakkan di dalam kamus. Kemudian al-hakikah itu terbahagi kepada 3. Al-haqiqah yang pertama ialah haqiqah lughawiyah. Yang kedua disebut dengan haqiqah urfiyah. Yang ketiga haqiqah syar'iyah. Haqiqah lughawiyah ialah haqiqah di dalam kitab fiqh, contohnya misalnya di dalam kitab-kitab fiqh, biasa sekali kalau kita buka pada bab yang awal-awal, dalam babus salat atau babul taharah, babul wudu, dia akan sebut al-wudu lughatan, as-salah lughatan ad-du'a, at-taharah lughatan hakadha. Begitu. Lughatan di sini ialah haqiqah lughawiyah. Haqiqah lughawiyah itulah pembahagian pertama. Lepas itu dia sebut apa? Wahyal mustafadah. Sekali lagi baca. Wahyal mustafadatu min wad'il lughah kal asali al-mawdu'i lil hayawan al-muftaris. Aywa, wad-dabbah. Wad-dabbah al-mawdu'u li kulli ma yadubu 'ala al-ardi min insani. Kalimah dabbah itu digunakan pada perkara apa-apa perkara yang berjalan di atas muka bumi ini. Tak kira daripada insan, daripada binatang faras, himar, asad, sayarah, hatta sayarah pun itu adalah dabbah. Ya. Syuf. Disebut apa lagi? Zahifah, tayr. Zahifah ni binatang merayap, ya, seperti ular yang tidak mempunyai kaki. Itu pun disebut dengan dabbah. Tayr, ya, ini burung. Dabbah. Tetapi wal hayawanat allati tamshi 'ala al-arba'. Maka kalau kita gunakan dabbah di atas makna ini, maka itu adalah haqiqah lughawiyah. Jadi wa minhu qawluhu ta'ala, ومنه قوله تعالى والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على بطنه seperti apa? Ular. ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان ومنهم من يمشي على أربع كالبقر. الحقيقة عرفية.
الحقيقة العرفية وهي المستفادة من العرف كتخصيص كلمة الدابة بذوات الأربع من حصان وحمار وغير ذلك دون غيرها. Kalimat dabbah itu digunakan jika digunakan kepada uruf, maka dia tidak bermaksud sebagaimana maksud yang pertama tadi, iaitu setiap perkara yang berjalan di atas muka bumi ini, itulah dabbah. Itu jika digunakan pada lughawiyah. Lafaz asal. Tetapi kalau urfiyah, kalau kita maksudkan dabbah itu khusus kepada zawatul arba', iaitu binatang yang mempunyai 4 kaki, maka ketika itu namanya adalah haqiqah urfiyah. Dia bukan haqiqah lughawiyah. Ada banyak. Kalau kita tengok apa dia? Jadi kalau orang Arab kalau orang-orang Yaman dia menyebut syah. Tahu syah? Kambing. Syah itu dia tak kira sama ada benda itu adalah ma'as ataupun dha'. Ma'as ni kambing kita tu, kambing kat kampung kita tu. Tu ma'as. Dha' ini domba. Domba ini apa, biri-biri. Biri-biri. Kalimah syad itu asalnya penggunaannya pada lughawiyah itu. Tak kira zakar au unsa. Tetapi kalau disebut dengan ishtaraitu syah, kita sebut di Yaman, maka maksud daripada syah itu adalah ad-da'nu minal unsa. Adapun makna yang lain daripada itu maka terkeluar. Lepas tu kalimah syah itu khusus kepada al-unsa minad dha'. Padahal kalau hakikah lughawiyah, asyah itu adalah az-zakar wal untha min ad-dha'ni wal ma'as. Tetapi urufnya seperti itu. Maknanya sekira-kira orang di situ memahami kalimah, urufnya seperti itu. Bila disebut syah, maka tertuju kepada al-unsa min ad-dha'. Kita pun ada. Kalau orang kan panggil nenek, kalau mak kepada ayah panggil nenek kan. Tapi ada setengah tempat dia panggil atuk. Macam saya, belah ayah, naka, panggil atuk, padahal perempuan, nenek. Jadi bila dia sebut atuk di kampung itu, maknanya ihtimal mungkin az-zakar wa unsa. Tetapi kalau kalau hakikah lughawiyahnya, bila dia sebut atuk, itu tertuju kepada ayah, bukan mak kepada ayah, tetapi ayah kepada ayah. Wahakata banyak misal-misal yang kalimah itu bila digunakan pada huruf, dia berubah daripada hakikah lughawiyahnya. Baik. Seterusnya, al-haqiqah syar'iyyah. الحقيقة الشرعية وهي المستفادة من الشرع ككلمة الصلاة فإنها موضوعة في اللغة لكل دعاء إلا أن الشرع خصها بالعبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالصيام الموضوع في اللغة لكل إمساك، وخصه الشرع بالعبادة المعروفة المفروضة في رمضان. Dari haqiqah syar'iyyah yaitu al-mustafadah min asy-syara'.
kalau kalimah as-salah, hakikah lughawiyah dia digunakan untuk ad-du'a. As-salah lughatan ay ad-du'a. Tetapi as-salah pada hakikah syar'iyah dia adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita mahsusah. Ya. Kalau dalam kitab fiqh dia sebut apa? As-salah lughatan ad-du'a wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun. Ini namanya hakikah syar'iyah. Nama dia adalah hakikah syar'iyah. Begitu juga puasa. As-saum. As-saum asalnya al-imsak anil kalam. Tetapi bila digunakan pada syarak, maka dia khusus kepada ibadah yang ma'rufah. Ya, maknanya al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Daripada itu menjaga diri, menahan diri daripada perkara-perkara muftirat, perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Cuma hakikah urfiyah yang dibuat misal oleh musannif di sini, ini adalah misal kepada urfiyah ammah. Ya, di sana ada urfiyah khassah. Urfiyah khassah ini tertentu kepada khusus kepada ahli fan. Maknanya orang yang contohnya apa ya? Urfiyah. Jadi urfiyah di sini terbahagi kepada dua. Urfiyah ammah dan urfiyah khassah. Ammah itu seperti lafaz dabbah, yang mana lafaz dabbah ini mutadawalah baina ammatin nas, maknanya semua orang mengetahui. Ya, umum manusia mengetahui bila disebutkan lafaz dabbah maka tertentu kepada zawatul arba'. Tetapi adapun khassah itu seperti kalimah al-fa'il. Al-fa'il pada hakikah lughawiyah, bila disebut dengan al-fa'il, orang yang melakukan, orang yang memperbuat, itu asalnya kan. Tetapi cuba kalau Nuhah yang menyebutkan al-fa'il, adakah maksud dia ialah orang yang melakukan? Tak. Tetapi dia adalah khusus kepada maudhu' yang tertentu di dalam ilmu nahwu. Ya, disebut dengan fa'il. Ya. Jadi aqsamul majaz. أقسام المجاز ينقسم المجاز إلى مجاز مرسل ومجاز عقدي. فالمجاز المرسل هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، كقوله تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا. فالرزق لا ينزل من السماء ولكن ينزل المطر الذي ينشأ عنه الرزق، فالمطر سبب والرزق مسبب. فالرزق كلمة استعملت في غير معناها الأصلي والعلاقة هي مسببية. والعلاقات كثيرة مكانها كتب البلاغة. Kemudian kita masuk kepada pembahagian majaz, iaitu pembahagian yang kedua daripada al-lafaz. Di sini yang disebutkan oleh musannif ada 4. Yang pertama, al-majaz al-mursal. Apa ini saya kata?
al-majaz al-mursal. Yang kedua ialah al-majaz al-aqli. Yang ketiga majaz lin nuqsan. Yang keempat lizaidah atau liziyadah. Al-majaz mursal iaitu kalimah yang digunakan bukan pada maknanya, dan dia tidak dia mempunyai alaqah ghairil musyabahah, yang tidak ada musyabahah, berserta ada qarinah mani'ah min iradatil ma'na al-asli. Seperti apa? Kata musannif, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Maka majaz mursal dia melihat kepada kalimah ya. Majaz mursal ni dia lihat kepada kalimah. Dia berbeza dengan majaz akli nanti. Akli dia bukan melihat kepada kalimah, tetapi dia melihat kepada isnadnya kalimah. Kalimah, contoh ya, seperti contoh yang didatangkan oleh musannif di sini, iaitu kata-kata rizqa, iaitu diturunkan kepada kalian daripada langit rizqa, rezeki. Adakah rezeki yang diturunkan daripada langit? Tak, bukan rezeki. Yang diturunkan daripada rezeki itu adalah matar, hujan. Kemudian dengan hujan, dengan sebab hujan, maka tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, manusia mengambil hasil daripada tumbuhan. Dengan daripada hasil daripada tumbuhan itu, manusia mendapatkan rezeki. Hakala. Ya. Jadi kalimah rezeki itu adalah musabbab. Sebabnya apa? Sebabnya adalah matar. Maka matar adalah sebab, rezeki adalah musabbab. Sebab itu alaqah di sini adalah alaqah musabbabiyah. Apa lagi? Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Inni arani aksiru khamran. Kan? Aku dilihatkan kepada aku aksiru khamran. Aku memerah khamar. Aku memerah arak. Jadi di sini, ini kisah Nabi Yusuf kata saya. Kisah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf bermimpi bahawa dia memerah apa? Memerah khamar. Adakah khamar yang diperah? Tak, bukan khamar. Yang diperah itu adalah inab, anggur. Tetapi Al-Quran menggunakan kalimah khamar. Tengok kepada kalimah. Bila majaz mursal, lihat kepada kalimah. Baik. Adakah khamar di sini digunakan dengan lafaz hakiki? Tak. Kerana kalau lafaz hakiki, maka maknanya menyalahi. Kerana aksiru tak kena kalau dengan khamar. Maka di sini kita katakan bahawa lafaz di sini adalah lafaz majaz. Majaz di sini majaz apa? Majaz mursal. Jadi majaz mursal di sini kata-kata khamran itu sebenarnya muradnya adalah inaban. Tetapi Allah menggunakan kata-kata khamar. Kenapa? Kerana bi'tibari ma yakunu fil mustaqbal. Kerana iktibar kepada barang yang lagi akan datang fil mustaqbal. Maknanya kan orang perah anggur. Ketika itu yang ada itu anggur. Dia perah anggur. Dia perah, kemudian dibiarkan. Dibiarkan anggur itu pada tempoh waktu yang tertentu, anggur itu dia akan berbuih, dia akan menjadi khamar. Tu bi'tibari ma yakunu fil mustaqbal. Maknanya fil mustaqbal dia akan bertukar menjadi anggur. Maka diitlaqkan dengan lafaz bi'tibari ma yakunu fil mustaqbal pada ayat ini, tetapi muradnya adalah al-inab. Jelas? Wadah?
Itu majaz mursal. Satu. Apa lagi? Banyak lagi. Majaz mursal ni kadang-kadang dia berlaku pada kulliyah, ba'diyah, ya. Yakni min itlaqil kulli wa iradatil juz'i, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itu dituntut dalam kitab balaghah, ya. Nanti jadi kelas balaghah pula. Di sini datangkan misal saja, ya. Itu kata musannif pada akhir tu, wal alaqatu kathiratun makanuha kutubul balaghah. Wa amma al majazul aqli, aywa. Wa amma al majazul aqli fa huwa isnadul fi'li aw ma fi ma'nahu ila ghayri man huwa lahu ma'a qarinatin mani'atin min iradati isnadil haqiqi wa dhalika ka qawlina banal amiru sadda. Adapun majaz aqli itu adalah isnadul fi'l atau ma fi ma'nahu ila ghairi man huwa lahu. Maknanya kita menyandarkan perbuatan bukan kepada fa'il yang sebenar. Sebab tu dia kata ila ghairi man huwa lahu, iaitu lil fi'l, kepada orang yang selain daripada orang yang memiliki fa'il. Li alaqatin, kerana ada alaqah, ma'a qarinatin mani'atin min iradatil isnadil haqiqi. Wa dhalika ka qaulina banal amiru as-sadda. Seperti amir, iaitu raja, membina empangan. Yang membina empangan tu bukan raja, tetapi pekerja dia. Jadi yang sebenar-benar memiliki fi'il bana itu adalah pekerja dia, bukan kepada amir. Tetapi diitlakkan dengan amir di sini atas jalan majaz akli. Lalu isnad fi'il kepada fa'il yang bukan milik sebenarnya, itu nama dia majaz akli. Lepas tu saya kata kembali, majaz akli itu melihat kepada isnad, dari sudut isnadnya. Tetapi majaz mursal itu melihat kepada kalimah yang digunakan. Faqad asnadna, فقد أسندنا بناء السد إلى الأمير والذي بناه عمال الأمير. عمال الأمير iaitu pekerjanya. إلا أن الأمير هو السبب. Padahal amir itu adalah sebab. والقرينة استحالة صدور البناء بسد عن الأمير. Dan qarinahnya itu adalah mustahil, iaitu amir itu sendiri yang membina empangan. Tak mungkin dia seorang yang membina empangan. Maka dia hanya memberikan duit, dia hanya mengarahkan, bagi duit, okey, buat kerja. Yang buat tu siapa? Umalak dia, iaitu pekerja-pekerja dia. Baik. Sekejap. Fal-majazul mursal. Fal-majazul mursal tajuzu fil kalimah. Tajawuzun. Fal-majazul mursal tajawuzun fil kalimah. Wal-majazul aqli tajawuzun fil isnad. Syuf. Majaz mursal itu tajawuznya pada kalimah. Tetapi majaz akli itu tajawuznya pada al-isnad. وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز بالزيادة أو النقصان. فمثال الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكاف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثيل وهو محال، والقصد بهذا الكلام نفي Syuf, tengok contoh selain daripada majaz mursal di sini ialah majaz akli, seperti kita kata anbatar rabi'u al-wirda, ya. Iaitu ar-rabi'. Ar-rabi'nya apa? Musim bunga, kan? Musim bunga menumbuhkan al-wirda, itu bunga. Adakah musim yang menumbuhkan? Tak, bukan musim yang menumbuhkan, tetapi Allah yang menumbuhkan, ya. Tetapi disandarkan anbata, kalimah fi'il anbata disandarkan kepada ar-rabi', iaitu fa'il dia. Maka isnad di sini, isnad kalimah fa'il kepada fa'il, itu nama dia isnad majaz akli. Majaz akli. Ada lagi apa
apa kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maradtu fahuwa yashfi. Kan? Wa idza maradtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah Taala yang menyembuhkan. Yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, adakah Nabi Ibrahim tak tahu yang sakit itu Allah yang bagi? Tetapi dia tidak ingin menyandarkan marid, kata-kata marad itu kepada Allah. Tetapi kerana marad itu macam suatu perkara yang tak baik, jadi ta'adduban kepada Allah, maka dia menyandarkan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Wa ja'ala imamul haramain wa ghairuhu min al-majaz. وجعل إمام الحرمين وغيره من المجاز بالزيادة. Kemudian ada tambahan lagi az-ziyadah dengan an-nuqsan. Aywa. فمثال الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء فالكف زائدة وإلا فهي بمعنى مثل فيكون له تعالى مثيل وهو محل والقصد بهذا الكلام نفي المثلية عن الله تعالى ليس كمثله syai'an. Kata musannif di sini, ini misal bagi ziyadah ya. Kaf di sini adalah kaf zaidah. Adakah Al-Quran boleh mempunyai zaidah? Kalau Al-Quran zaidah, sia-sia. Kalau Al-Quran ada kalimah zaidah, sia-sia macam tu. Jadi disebut zaidah di sini oleh ulama lughah, ini di atas istilahnya mereka. Padahal kaf di sini, walaupun dia zaidah, tetapi dia sebenarnya adalah silah. Silah di sini adalah untuk litauqid, untuk menguatkan kalam ini. Maka di sini tidak dikatakan bahawa zaidah di sini adalah abath, sia-sia. Jadi, laisa kamithlihi syai'un. Kalau kita kata kaf ini adalah zaidah, maka kita takwil laisa mithlahu syai'un, dengan kita membuang kata-kata kaf. Tidak ada sesuatu pun itu seumpama Allah. Karena asal laisa kamithlihi syai'un, tidak ada seumpamanya Allah. Kaf ini kita anggapkan dia adalah mithil, kerana kaf litamthil. Kalau kaf litamthil, kalau kita guna kaf di sini adalah litamthil, nanti akan jadi laisa mithli syai'un, iaitu tidak ada seumpama Allah. Maknanya kita menafikan perkara. Laisa di sini, kata-kata laisa di sini nafi. Menafikan apa? Menafikan mithli Allah, iaitu sesuatu yang seumpama Allah. Tetapi kita tidak menafikan sesuatu yang seumpama Allah. Syuk, tengok. Ini dengan ini serupa tak? Piring ini dengan piring ini serupa tak? Serupa kan? Kalau saya kata, kita ambil satu lagi. Tisu ni macam piring lah, letak sini. Saya kata piring ini serupa dengan ini. Tisu ini serupa dengan piring ini. Tisu ini yang serupa dengan piring ini, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan piring ini. Iaitu mana kena? Kena pada ni, tak kena kepada ni. Faham? Maknanya ini tak dinafikan. Yang ternafi itu apa? Ini. Kerana saya kata tidak ada sesuatu yang serupa kepada piring ini. Yang serupa kepada piring ini.
Tapi yang saya nafi itu adalah yang serupa kepada piring ini. Iaitu mana? Serupa. Yang saya nafikan ini. Saya tidak menafikan ini. Maknanya kalau Allah itu kita nafikan mislu misli syai'un, maknanya kita menafikan ini. Kita tidak menafikan seumpama Allah. Kafir. Ya. Maknanya masih lagi ada syirik, kerana masih lagi ada menyerupakan Allah dengan sesuatu. Sebab itu kita katakan di sini adalah kaf, di sini adalah zaidah. Bila kaf di sini adalah zaidah, maka dia jadi laisa mithlahu syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Maknanya kita menafikan ini. Bila kita menafikan sesuatu yang serupa dengan Allah, maka ini lebih-lebih lagi. Jadi, wa illa fahiya bima'na mithil fayakunu lahu ta'ala mathilun wa huwa muhal. Dan itu adalah muhal. Wal qasdu bihadzal kalam nafyul misliyah anillahi ta'ala wa mithalun nuqsan. Wa mithalun nuqsan qawluhu ta'ala was'alil qaryata ay is'al ahlal qaryah. Wa rubbama samma ghayru imamil haramaini hadaini al-ismaini bi asma'in ukhra. Dan misal yang terakhir iaitu bagi nuqsan. Was'alil qaryata, tanyalah engkau kepada qaryah, kampung. Di sini ada nuqsan. Apa nuqsannya? Ai was'ali ahlal qaryati. Tetapi dihazafkan di sini. Ya. Maka sebab itu dinamakan di sini majaz lin nuqsan. Okay. خلاص. Okay. الفصل الثاني. الفصل الثاني. Wadah ya sampai sini. Okay, kita masuk kepada yang kedua, iaitu lafaz terbahagi kepada dua, mantuk dan juga mafhum. أيوة. الفصل الثاني في المنطوق والمفهوم ينقسم الكلام من حيث الدلالة اللفظية على المعنى بوضعه اللغوي أو بواسطة العقل إلى منطوق ومفهوم. طيب. Kalam itu terbahagi dari sudut dalalatul lafzi 'ala al-ma'na bi wad'ihi al-lughawi. Sama ada perletakan dia itu adalah perletakan lughawi ataupun dengan biwasitatil aqli. Kepada dua, iaitu al-mantuq wal mafhum. المنطق. فالمنطوق هو ما دل عليه لفظ المنطوق به بوضعه اللغوي. ما دل عليه اللفظ. بدلالة لغوية. Dengan dalalah lughawiyah. Mafhum itu ma dalla alaihi lafzu. Bidalalatin aqliyatin. Lafaz, terkadang apa yang kita dapat daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Terkadang kita ada perkara yang disebutkan di dalam hadis ataupun Al-Quran, maka kita memahami secara direct daripada apa yang disebutkan daripada kitab was sunnah. Itu adalah kita memahami secara mantuk. Ma dalla alaihi lafzu bidalalatin lughawiyah. Tetapi daripada kalam yang sama,
tetapi tidak disebutkan secara soreh, secara zahir kalam Quran ataupun daripada kitab tadi, kitab ataupun as-sunnah tadi, kita memahami sesuatu di sebalik perkara itu, maka itu nama dia al-mafhum. Nama dia apa? Al-mafhum. Maksud dia ma dalla alaihi al-lafzu bidalalatin aqliyah, yakni dengan akal kita mengeluarkan sesuatu hukum. Dengan akal, bukan dengan lughah. Yang ini bukan dengan lafaz yang kita terima daripada Alkitab dan As-Sunnah tadi, tetapi dengan akal kita mengistinbatkan sesuatu yang baru. Faham daripada kalimah itu, faham daripada jumlah tersebut daripada Alkitab dan Sunnah, maka kita mengeluarkan sesuatu hukum yang baru, maka itu nama dia dalalah mafhum. وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا اللفظ دل على أن الماء إذا بلغ القلتين لا يتنجس إلا أنه لم يتعرض للماء إذا كان أقل من قلتين أو كان أكثر منهما، فما تدل عليه الألفاظ بوضعها اللغوي يسمى دلالة المنطق. شوف, kalau kita kata apa? Al-mantuq. Seperti saya kata koma Zaidun. Mantuq, secara mantuq saya memahami daripada lughah ini, iaitu koma Zaidun. Zaid berdiri. Bas, Zaid berdiri. Dalam masa yang sama, saya memahami perkara yang lain. Apa dia? Iaitu Zaidun laisa bijalisin. Zaid tak duduk. Tapi adakah disebut secara sarah? Tak. Daripada jumlah tadi, seseorang yang menyebut, dia kata qama Zaidun. Tetapi faham daripada kata qama Zaidun, oh, maknanya Zaid tak duduk, Zaid tak baring, tetapi Zaid sedang berdiri. Gitu. Mudah kan? Tengok. Idza balaghal ma'u kullatain. Idza balaghal ma'u kullatain. Idza balaghal ma'u kullatain lam yahmil al-khabas. Lam yahmil al-khabas. Ini hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila air sampai 2 qalah, maka dia tak lam yahmil khabas, maknanya lam yatanajas. Maknanya dia tidak bernajis. Maknanya kalau sesuatu najis masuk ke dalam air yang sampai 2 qalah, maka air tersebut dia tak najis. Jelas? Okey. Apa yang kita dapat daripada kalam Nabi? Kita boleh faham beberapa perkara. Ya. Yang pertama, kita memahami air bila jatuh najis ke dalam dia, padahal dia itu 2 qalah, maka dia tidak bernajis. Maka dia tidak bernajis. Yang kedua, kita memahami apa? Idza balaghal ma' akthar min kullatain. Lam yahmal khabas atau lam yatanajjas. Tiga, ini yang kedua.
Yang pertama, kita faham secara literal daripada kalamnya Nabi SAW. Yang kedua, kita memahami, yakni kita mengeluarkan sesuatu hukum yang lain yang tidak difahami secara literal, tetapi difahami daripada kalam itu ini. Jika air itu lebih daripada 2 qolah, maka dia tak najis. Cair. Okey, kalau dia kurang 2 qolah, najis. Idza balagal ma aqal min kullataini yatanajjas. Aywa. Ini yang kita fahami secara literal, ini nama dia mantuk. Adapun ini, dua ini yang difahami secara apa dia kata? In literal. Secara tidak langsung, ini nama dia mafhum, iaitu dengan biwasitatil akal. Dengan akal kita faham. Nabi kata, oh, air 2 qolah tak najis. Okay, sekarang kalau kurang 2 qolah, najis lah. Kalau lebih 2 qolah, tak najis. Lagi tak najis. Kalau 2 qolah pun tak najis, apatah lagi lebih 2 qolah, lagi tak najis. Tapi kalau kurang 2 qolah, najis. Ada. والمفهوم هو ما دل عليه لفظ لا بوضعه اللغوي وإنما بواسطة العقل، وذلك كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين أو أكثر منهما، فإن النص السابق لم يدل عليهما بوضعه اللغوي، ولكننا عرفنا بواسطة العقل أنه إذا كان الماء لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين لكثرته، فأن لا يحمله إذا كان إذا كان أكثر من قلتين من باب أولى. Maknanya kalau 2 qolah pun lam yatanajjas, lam yahmil al-khabath, maka apatah lagi idza kana akthar min qullatan min babil aula lam yatanajjas. Jadi فهذا الحكم لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم منه بواسطة. Maka hukum itu hanya didapatkan dengan biwasitatil akli, bukan daripada mantuknya kalam itu. وعرفنا بواسطة العقل أن الماء إذا كان أقل من قلتين فإنه يتنجس بملاقاته للنجاسة، وهذا أيضا لم يدل عليه الكلام بمنطوقه وإنما بالمعنى المفهوم عنه بواسطة العقل. Dan kita mengetahui dengan wasitatil akal, air kalau dia itu kurang daripada 2 qolah, maka dia itu akan najis. Dengan bimulaqatihi lin najasah, maka dengan semata-mata dia bersentuhan dengan najis, maka dia jadi najis bila mana dia kurang daripada 2 qolah. Wa hadha aidan lam yadullu alaihi kalam bimantuqihi wa innama bil ma'na al mafhum anhu biwasitatil akal. Aqsamul mantiq. أقسام المنطوق والمنطوق تارة تكون دلالته على المعنى قطعية وتارة ظنية وتارة مجملة. Baik. Sekarang aqsamul mantuq itu terbahagi kepada 3. Yang pertama, disebut dengan an-nas. Yang kedua, az-zahir. Yang ketiga, al-mujmal. Ingat lagi kita belajar pada pengajian yang lalu, maratibul idrak. Maratibul idrak. Ada berapa? 5. Yang pertama, al-yaqin, az-zann, syak, al-wahmu, dan juga al-jahlu. Ya. Baik. 4 dengan 5 kita tak tengok. Kita tengok 1, 2, 3. Kita memahami bahawasanya yakin itu adalah mi'ah bil mi'ah. Ini 100% jazam, putus hati. Yang kedua az-zann.
Zon ini iaitu sangka kuat. Kuat sangka. Iaitu daripada 51 hingga 99. Asyak iaitu 50. 50. Okey. Sekarang lafaz mantuk yang kita katakan madalla alaihi lafzu bidalalatin lughawiyah, iaitu kalam yang difahami secara literal, itu terkadang memberi faedah kepada kita, faedah qat'iyah. Faedah qat'iyah iaitu al-yakin. Satu. Yang kedua, terkadang kalam tersebut, kalam yang difahami secara mantuk itu, dia memberi faedah zanni kepada kita, tidak memberi faedah qat'i. Maka itu nama dia az-zahir. Dua. Yang ketiga adalah al-mujmal, iaitu kalam yang difahami daripada dia secara mantuk, dia memberi faedah kepada kita syak. Yang kita was-was, macam ni atau macam ni, macam ni atau macam ni. Tetapi kalam itu difahami secara literal, cuma kerana ada ihtimal lain, ada dua ihtimal yang sama 50-50, maka dia memberi faedah syak kepada kita, imma makna ini wa imma makna ini. Maka dengan itu nama dia mujmal. Jadi an-nas, aywa, fa idza dalla al-kalam, فإذا دل الكلام على المعنى الموضوع له دلالة قاطعة وهي دلالة النص فهي دلالة النص كقوله تعالى قل هو الله أحد فدلالة أحد على الوحدانية دلالة قاطعة فهي دلالة النص. Maka contohnya seperti kul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa ana, maka itu semua adalah perkataan Allah Ta'ala yang difahami secara literal, mantuk, dan itu memberi faedah kepada kita, faedah yakin, qat'i. Ya. Ini tanpa ada ragu-ragu zon sedikit pun, walaupun 90% tak, tetapi dia memberi faedah kepada kita 100%. Pasti Allah Ta'ala tu esa, pasti Allah Ta'ala tu wujud. Hakata fahiya dalalatun nas, maka nama dia adalah dalalatu nas. وإذا كانت دلالته ظنية فهي دلالة الظاهر، وذلك كقوله تعالى أو لامستم النساء فدلالة لامس على المس باليد، كما ذهب إليه الشافعي وغيره دلالة من قبيل الظاهر لأنها تحتمل المعنى الآخر الذي ذهب إليه أبو حنيفة وهو الوضع. Jadi daripada Al-Quran, kalam Al-Quran yang menyebut aula mastumun nisa, kata-kata lamasa di sini ada dua ihtimal. Apa dia? Yang pertama, ihtimal dengan semata-mata al-mulamasah di sini bil yad. Yang kedua, dengan makna al-wat'u, yakni al-jima'. Jadi di sisi Syafi'iyah, bila ada satu kalimah, dia ihtimal dua makna, imma iaitu al-massu bil yad, ataupun Hanafiyah yang mengatakan al-wat'u. Maka Syafi'iyah, zon di sisi para ulama Syafi'iyah mengatakan la masa di sini dengan makna al-mas bil yad. Maknanya orang yang menyentuh perempuan semata-mata menyentuh, maka batal wudu. Hanafiyah dengan mereka memaknai la masa di sini dengan al-wat'u, maknanya menyentuh perempuan tak batal wudu. Menyentuh perempuan di sisi Hanafiyah tak batal wudu.
Kenapa? Kerana mereka memaknakan lamasa itu dengan makna al-wat'u jima'. Jima' baru batal. Tetapi kalau di sini Asy-Syafi'iyah mengatakan al-mas bil yad. Yang ini dengan semata-mata menyentuh tangan ataupun menyentuh apa sahaja selain daripada kuku, rambut, itu ada perbahasan dalam fiqh, maka itu batal. Maka walaupun dia itu ihtimal dua makna, tetapi kerana Syafi'iyah merojahkan, maknanya bila merojahkan bukan bermakna tidak ada ihtimal ini, ada ihtimalnya, cuma ihtimal ini sedikit. Maka ini sampai kepada tahap zon inda Syafi'iyah. Ini sampai kepada tahap zon indal Hanafiyah. Maknanya zon di sini al-mas bil yad, zon di sisi Syafi'iyah, al-wat'u di sisi Syafi'iyah al-wahmu. Waham. Al-wat'u zon di sisi Hanafiyah, al-mas bil yad itu waham indal Hanafiyah. Jelas? Jadi al-zahir. Kemudian al-mujmal. وإذا كانت دلالة اللفظ على المعنى تحتمل المعنيين احتمالا متساويا فهو المجمل. احتمالا متساويا فهو المجمل. وهذا كدلالة كلمة القرء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على معنى الحيض والطهر. baik. Dalalatul lafaz ala al-ma'na yang ihtimal makna yang ihtimalan mutasawiyan itu nama dia mujmal, iaitu 50-50. Seperti kalimatul quru' dalam firman Allah Ta'ala thalathata quru'. Maka kata-kata quru' di sini ihtimal dua makna, imma dengan makna haid wa imma dengan makna tuhur. Indal Hanafiyah mereka mengatakan ini makna haid. Indal Syafi'iyah quru' di sini dengan makna at-tuhur. Jadi mana mujmalnya di sini? Mujmal sebelum ditarjihkan oleh a'imah. Kalimah al-qur' ini ihtimal iaitu haid wa imma di ini at-tuhur. At-tuhur dan haid semata-mata kita pandang kepada makna kalimah, iaitu kalimah al-qur'u itu sendiri boleh diihtimalkan imma haid wa imma tuhur. Kemudian ketika ini nama dia mujmal. Kemudian Syafi'iyah mengambil makna at-tuhur. Sebab itu disebut wa hadha qabla tarjihi ahadil ma'nayain. Sebelum tarjih. Adapun selepas tarjih, maka dia tak jadi mujmal lagi, dia jadi zahir. Faham tu? Tepat. Wa amma ba'da tarjih fal qur'u zahirun fi rajih duna ghairihi. Awal Muslimun Nisa. Tak, ini lain. Ini bukan. Ini dia melihat kepada makna asal kalimah. Makna asal kalimah di sini tidak ada tidak ada ihtimalan mutasawiyan. Di sini ihtimalan mutasawiyan. Di sini tidak berlaku ihtimalan mutasawiyan. Jadi seperti apa lagi? Ada kalimah dalam bahasa Arab disebut wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Al-as'as di sini, as'as imma dengan makna dakhala wa imma dengan makna kharaja. Kalau kita guna wal-laili idza as'as dengan makna wal-laili idza dakhala, iaitu masuknya malam,
maka di situ dengan makna maghrib. Wal laili idza as'as dengan makna idza kharaja, itu maksudnya waktu fajar. Makna yang berbeza. Lari, hukum akan lari. Tapi itulah yang berlaku di dalam kalimah bahasa Arab. Di sana ada kalimah yang ihtimalain mutasawiyain. Jadi, aqsamul mafhum. أقسام المفهوم ذكرنا أن المعنى المفهوم هو المعنى المستفاد من اللفظ مما لا يدل عليه اللفظ بوضعه اللغوي وهذا المعنى تارة يكون موافقا للفظ المنطوق به وتارة يكون مخالفا له فإن وافق الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق طيب به. المفهوم terbagi kepada dua. Al-mafhum, imma mafhum itu adalah mafhum muwafaqah, wa imma mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah ni faham elok Setengah orang dia susah sikit nak faham. Tak susah kan? Saya mudahkan. Muwafaqah maknanya, mafhum muwafaqah maknanya ialah, apa makna mafhum tadi? Ma dalla alaihi lafzu bidalalatin aqliyah, yakni sesuatu yang kita fahami secara biwasitatil akal. Kalau mana tadi? Dah hilang. Kan tadi kita kata iza balaghal ma'u kullataini. Lam yahmil al-khabath. Kita memahami daripada ayat ini secara literal bahawa Nabi mengatakan air yang dua kolah dia tidak dinajiskan. Ini faham secara literal. Ini kita sebut secara mantuk. Yang kedua, iaitu yang difahami secara mafhum, iza balaghal ma'u akthar min kullatain lam yahmil khabath atau lam yatanajjas min babi aula. Betul? Kalau dua kolah pun tak najis, maka apatah lagi lebih dua kolah, maka lagi tak najis. Hukum lam yatanajjas, lam yahmil khabath, ay lam yatanajjas, ini hukum. Ini sama tak dengan ini? Sama tak? Hukum yang difahami secara mantuk dan hukum yang difahami secara mafhum, adakah menatijakan hukum yang sama? Sama. Maka ini nama dia mafhum muwafaqah. Yang ketiga, kita memahami idza balaghal ma'u aqall min kullatain yatanajjas. Ini hukum. Jadi jawab di sini, yakni hukum di sini, adakah menyamai dengan mantuk asalnya? Tak menyamai. Maka ini nama dia mukhalafah. Kerana dia mukhalafatul hukmin mantuk. Ini muwafaqatul hukmin mantuk. Hakata. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, kan? Dalam ayat itu Allah melarang kita, di situ ada tahrimu ta'fifil walidain, ya, mengharamkan kita daripada ta'fifil walidain. Wala taqul lahuma. Tetapi
secara mantuk kita memahami kata-kata wala taqul lahuma. Secara literal, ayat Allah ini menunjuk kepada tahrimut ta'fif. Okey. Macam mana darbul walidain? Allah sebut, Allah tak sebut secara literal. Tetapi secara mafhum difahami daripada wala taqul lahuma, di sini ada tahrimut ta'fif. Di sini kita memahami juga tahrimut tarbi, tahrimus sabbi, pengharaman kepada mencela kepada kedua bapa, pengharaman kepada memukul kepada kedua bapa, walaupun tidak disebut secara direct. Jadi mantuknya kita faham ini, tetapi mafhumnya kita faham ini, kita faham ini. Wadah? Dan ini banyak dalam Al-Quran. Apa lagi? Iza dubighal ihab. Apa ayat dia? Iza dubighal ihab. Tak ingat dia punya, ada hadis daripada Nabi SAW menyebut iza dubighal ihab, apabila di dubigha ni disamak, apabila kulit, ihab maknanya kulit, al-jid, kalau kulit disamak faqad tahura. Apabila kulit disamak, ini kulit dalam fiqh kan ada samak kulit kan, untuk kita menyuci kan. Kulit bila disamak maka faqad tahura atau faqad tahara. Kita memahami daripada itu, idza dubigha al-ihab faqad tahur. Secara literal, mantuk kita memahami tahura al-jil bittiba. Ini difahami secara literal kata-kata Nabi SAW di sini, iaitu kulit itu suci dengan samak, faqad tahur, jayid. Dan kita memahami adamu atau apa? Najasatul jil bi'adamid dibah. Kulit itu najis tanpa samak. Nabi tak sebut, tapi kita faham. Kita faham secara mafhum. Maka ini difahami secara mafhum. Maknanya iza lam tudbagh al-ihab faqad najas. Maka najis ia. Iza lam tudbagh al-ihab, jika tidak disamak ihab maka najis. Maka najis di sini, hukum di sini adakah menyamai dengan mantuk? Berbeza. Maka di sini ialah mafhum apa? Mafhum mukhalafah. Kerana dia mukhalafatul hukmi al-mantuk. Aywa, wa idza khad apa ni? فإن وافق
الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم الموافقة كحكم الماء إذا كان أكثر من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي لم يتعرض له النص والذي فهمناه منه بواسطة العقل موافق للحكم المنطوق به وهو حكم القلتين. نعم. وإذا خالف الحكم المسكوت عنه الحكم المنطوق به فهو مفهوم المخالفة كحكم الماء إذا كان أقل من قلتين إذا كان أقل من قلتين في مثالنا السابق فإن حكمه الذي سكت عنه النص والذي فهمناه بواسطة العقل وهو تنجس الماء مخالف للحكم الذي نطق به وهو أنه لا ينجس ولمفهوم المخالفة أقسام وللعمل به شروط تطلب في المطولات. Ya, jadi itulah yang dijelaskan tadi. Maka kalau kita nak mengetahui mafhum mukhalafah, maka di sana ada beberapa syarat yang dituntut di dalam al-mutawwal. Baik, kemudian al-fasl al-thalith fil awamir wan nawahi. Baik. Cuma dalam kitab ini dia tak sebut bahawa di sana ada mafhum muwafaqah al-aula dengan al-musawi. Kalau mafhum muwafaqah al-aula itu disebut dengan fahwal khitab. Dia disebut dengan fahwal khitab. Kalau mafhum muwafaqah al-musawi itu disebut dengan lahnul khitab. Tapi kalau disebut mafhum mukhalafah itu disebut dengan dalilul khitab. Dalilul khitab itu istilah yang digunakan oleh usuliyin. Kadang-kadang usuliyin dia tak sebut ini adalah muwafaqah bil aula, tak, tapi dia sebut fahwal khitab. Maka faham daripada fahwal khitab itu adalah mafhum muwafaqah al-aula. Kalau disebut lahnul khitab, maknanya mafhum muwafaqah al-musawi. Begitu dalilul khitab, iaitu mafhum mukhalafah. Lagi akan datang kita sambung al-faslu al-thalith fil awamir wan nawahi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. وارزق الكل هدلا دائما وآتنا أكيا نصر بالخير ونكثر من الشر ربنا أصلح لنا كل الشرور واغفر عنا ربنا كل الذنوب قبل أن تأتينا رسلنا واغفر رزق أنت أتقى من ستر ربنا يا ذا الجلال والإكرام بشرى وعلى قائمك وفضل دائما من الفتن